Kos bagi bakal jemaah haji dijangka bertambah. Bekas anggota tentera terima hukuman kerana samun dan bunuh warga emas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan tidak menolak kemungkinan akan berlaku kenaikan kos menunaikan haji susulan langkah penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP oleh Kerajaan Arab Saudi ke atas bakal jemaah haji. Ketika ini tabung haji masih belum memperincikan keseluruhan kos terlibat dan sebarang penambahan kos akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, unjuran kos masih tidak dapat ditentukan lagi kerana belum ada simulasi pergi balik haji termasuk kos penerbangan dan sebagainya. Katanya beliau sendiri akan pergi ke Arab Saudi untuk berbincang dengan Menteri Haji dan Agama Arab Saudi mengenai isu-isu yang berkaitan. Sebarang pertambahan kos tidak akan dibuat secara mengejut dan keputusan mengenainya akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Kebenaran untuk umat Islam kembali menunaikan haji kembali terbuka selepas kerajaan Arab Saudi memutuskan menarik balik sekatan untuk umrah. Malah, siang tadi Datuk Seri Dr. Zulkifli sendiri merasmikan Majlis Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-37 musim Haji 1442 Hijrah. Majlis disertai lebih 500 pengendali kursus ibadah haji dan diadakan secara dalam talian. Permohonan dan rayuan haji bagi pendeposit lembaga tabung haji boleh dilakukan secara dalam talian menggunakan aplikasi Tijari. Ia diperkenalkan bagi membantu orang ramai berurusan dengan institusi itu, terutamanya mereka yang ingin membuat rayuan haji tanpa perlu hadir menyerahkan surat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, rayuan berkenaan akan dibuka bermula hari ini hingga 13 Februari tahun depan. Selain daripada rayuan haji, bakal haji juga boleh menyimak pendaftaran haji, status rayuan dan tawaran, jadual penerbangan serta pelbagai lagi perkhidmatan lain seperti urusan simpanan dan pengeluaran melalui aplikasi berkenaan. Tambahnya pihak tabung haji akan mengajar mereka yang kurang mesra kepada teknologi bagi menggunakan aplikasi Tijari. Rayuan dibuat membanggakan mereka yang pernah memohon untuk melakukan ibadah haji dan sudah pasti maklumat berhubung prosesnya sudah diketahui. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menawarkan diri untuk menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau menyatakan kesediaannya itu sebagai jaminan dan meyakinkan bahawa vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan. Saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini akan diikuti dengan petugas barisan hadapan sebelum ataupun frontliners sebelum diberikan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit saluran pernafasan kronik. Beliau mengumumkan perkara itu dalam satu perutusan khas mengenai vaksin COVID-19 yang dibuat secara maya hari ini. Jelasnya Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin yang ditubuhkan dan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan memastikan bekalan vaksin dapat diperolehi pada kadar segera. Menurutnya, bekalan pertama 1 juta dos vaksin dari Pfizer dijangka akan diterima dan mula diberikan kepada kumpulan sasar seawal Februari tahun depan. Tegas beliau, bahagian regulasi farmasi negara juga akan terus memantau keberkesanan dan keselamatan vaksin setelah diperolehi dan digunakan. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan kerajaan memeterai satu lagi perjanjian dengan syarikat farmaseutical AstraZeneca bagi memperoleh 6.4 juta dos vaksin COVID-19 atau tambahan sebanyak 10% lagi.
Ini bermakna jaminan bekalan vaksin sebanyak 40% yang telah pun diperolehi menerusi perjanjian bersama fasiliti COVAX, syarikat Pfizer dan syarikat AstraZeneca. Kerajaan juga sedang dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan jaminan bekalan vaksin bertambah melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Jumlah 80% itu melebihi sasaran awal kerajaan untuk memberikan vaksin kepada 70% rakyat Malaysia. Mengulas mengenai kos bekalan, kerajaan ujarnya akan membelanjakan kira-kira 504.4 juta dolar Amerika ataupun 2.05 bilion ringgit melalui semua rundingan dan perjanjian yang sudah dan akan dimeterai buat masa ini. Bahkan rundingan dengan syarikat farmaseutical lain juga akan diteruskan bagi memastikan negara mempunyai jaminan akses bekalan vaksin percuma yang mencukupi. Baiklah, perbuatan seorang bekas anggota tentera membunuh seorang wanita warga emas dalam kejadian samun di rumah mangsa 3 tahun lalu terbalas apabila dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh Zamar Yadi Abdullah, 44 tahun, disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mengikut pertuduhan, Zarmayadi didakwa telah membunuh Rokia Muhammad, 61 tahun, di sebuah rumah di Kampung Mengkabang, Jalan Batu Lada dekat Kuala Krai, jam 11 pagi dan 3.30 petang pada 12 April 2017. Sepanjang prosiding seramai 27 orang saksi dipanggil bagi memberikan keterangan. Rokia ditemui dalam keadaan berlumuran darah, dipercayai disamun sebelum dibunuh. Mangsa ditemui mati oleh anak keduanya yang bertugas sebagai guru ketika pulang daripada mengajar. Ketika ditangkap, polis turut menjumpai sebentuk cincin emas milik mangsa bersama Zarmayadi. Seorang penguatkuasa syariah dijatuhi hukuman penjara 26 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas kesalahan mencabul dan mengaibkan rakan sekerjanya. Hukuman diputuskan Magistrate Nurdiana Abdul Aziz. Tertuduh Ahmad Fakhruddin Wahab, 30 tahun, mengaku salah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa mencabul kehormatan rakan sekerjanya, seorang wanita berusia 40 tahun. Perbuatan dilakukan di dalam surau sebab pejabat kerajaan di Kuala Terengganu jam 4.20 petang pada 25 November 2019 ketika mangsa mahu menunaikan solat. Tertuduh turut didakwa mengaibkan kehormatan mangsa di lokasi dan tarikh yang sama. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 14 bulan bagi pertuduhan pertama dan 12 bulan bagi pertuduhan kedua. Hukuman berjalan serentak dari tarikh sabitan. Di sebalik jumlah mangsa banjir yang semakin menurun di pusat-pusat pemindahan, keadaan masih belum benar-benar melegakan. Hari ini banjir lebih besar dijangka berlaku di Pantai Timur dan semua pihak masih perlu bersiap sedia. Gelombang ketiga ni berlaku apabila air pasang besar. Kalau air tak pasang, hujan dia terus mengalir ke dalam laut, tak ada masalah. Tetapi kalau air pasang besar dengan hujan, air tak bergerak mana. Itu pertemuan itu yang menjadikan air tinggi. Lagi besar hujan, lagi tinggilah air sebab air tak boleh mengalir ke laut. Tambah Datuk Dr. Amiruddin, NADMA telah menyalurkan peruntukan bagi negeri berisiko di Pantai Timur bagi menghadapi banjir baru seterusnya agar bersedia. Katanya di setiap pusat pemindahan sementara, jumlah mangsa banjir hanya ditempatkan separuh daripada kapasiti asal selaras SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan bertujuan mencegah COVID-19. Kerajaan kerja pembersihan serta membaiki runtuhan cerun Jalan Raup Bukit Fraser di kilometer 40.7 dekat Tranum Gap di Raup Pahang akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Ia akan dilakukan sebaik Jabatan Kerja Raya selesai membuat penilaian termasuk daripada aspek keselamatan.
Kejadian adalah kali kedua berlaku dalam tempoh 3 hari. Runtuhan pertama berlaku 19 Disember, diikuti kejadian kedua yang lebih serius pada awal pagi semalam menyebabkan jalan tertimbus tanah, bongkahan batu dan juga pokok. Kerja pengalihan dan pembersihan dijangka mengambil masa 3 hari. Semua kerja itu perlu dilakukan berhati-hati bagi mengelak runtuhan susulan. Pelancong yang ingin ke pusat peranginan Bukit Friza boleh menggunakan laluan alternatif Jalan Kuala Kubu Baru, Selangor. Kembali bertemu. Para pelajar tingkatan 5 tahun ini yang dijadual menduduki peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM pada bulan Februari 2021 perlu hadir ke sekolah seperti biasa apabila sesi persekolahan dibuka semula 20 Januari ini. Ia bagi memberi peluang kepada proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka sebelum mereka berdepan peperiksaan besar. Soalan pengetahuan yang berhormat, pelajar-pelajar tingkatan 5 2020 akan berada di persekolahan 2021 sehingga mereka memulakan sesi peperiksaan yang dijangka bermula pada Februari. Bermaksud pada tahun 2022 akan ada dua aliran pelajar tingkatan 5. Maknanya tingkatan 5 2020 dan pelajar tingkatan 5 2021. Yang ini supaya kita nak memberi sedikit ruang kepada mereka bersemuka dengan cikgu-cikgu sebelum mereka menghadapi peperiksaan yang akan dilaksanakan sebagaimana ditakdirkan oleh pihak KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memaklumkan perkara itu ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 bagi kementeriannya di Dewan Negara. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan meminda tarikh peperiksaan SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM kepada 22 Februari 2021. Mereka peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM ditunda ke 8 Mac 2021. Bagi membantu calon peperiksaan awam membuat persediaan secukupnya sebelum menduduki peperiksaan, Kementerian memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula pada 20 Januari tahun depan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mematahkan cubaan menyeludup kira-kira 100 kg syabu dianggarkan bernilai 5.1 juta ringgit. Dada dipercayai cuba diseludup ke negara jiran dengan menggunakan bot gentian. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi APMM Laksamana Muda Maritim Kamruzaman Abu Hassan berkata, dada ini dirampas di perairan Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelam Patah Johor pada kira-kira jam 9.45 malam semalam. Satu-satunya suspek di dalam bot itu, seorang lelaki meloloskan diri dengan terjun ke laut. Bot sebelum itu dikesan sedang bergerak keluar dari muara Sungai Boh ke perairan Tanjung Piai. Hasil pemeriksaan mendapati dada dibungkus dalam 98 paket teh Cina dan disembunyikan dalam 4 beg pakaian dan 1 kotak. Dada didapati turut dikesan dibungkus menggunakan paket hampir sama dengan rampasan dada jenis metafetamin dan ekstasi bernilai 10.53 juta ringgit di Pulau Pinang pada 3 Disember lalu. Dada dipercayai cuba diserahkan kepada pihak ketiga di tengah laut. Sebuah syarikat Malaysia yang berpangkalan di Langkawi terpilih untuk menyiapkan pembinaan 4 buah bot peronda pesisir pantai berkelajuan tinggi bagi digunakan Tentera Laut Nigeria. Bot dengan kos 32 juta ringgit itu dibangunkan Northern Shipyard Sdn Bhd dan menjadi disiapkan pembinaannya dalam tempoh 10 bulan selepas menerima tempahan pada Februari lalu. Pengurus teknikal Northern Shipyard Emas Wawi Ishak berkata tempahan dibuat oleh Tentera Laut berkenaan melalui syarikat dari Singapura Suncraft International Private Limited. Bot ini menepati standard antarabangsa antaranya kalis peluru berkelajuan tinggi serta mampu mencatat kelajuan 55 knot sejam. Ia berukuran 17 meter panjang dan 4.3 meter lebar. Kelebihan yang pertama sekali, Pulau Langkawi adalah pulau bebas cukai. Itu kelebihan yang pertama sekali lah. Sebab apa? Bahan-bahan mentah senang berurusan berkenaan dengan cukai apa semua. Jadi kita mudah dapat daripada barang-barang luar negara terus masuk ke Langkawi. Jadi kita akan mempercepatkan penghantaran semua.
Setiap bot dianggarkan bernilai antara 6 hingga 10 juta ringgit mengikut spesifikasi dan nilainya lebih rendah berbanding negara lain. Menariknya, pembinaan bot ini menggunakan kepakaran 43 anak tempatan. Majlis Pelancaran Bot Peronda Pesisir Pantai Tentera Laut Nigeria berlangsung di Langkawi, dihadiri oleh Pegawai Daerah Langkawi Saiful Anwar Azmi. Northern Shipyard adalah anak syarikat Langkawi Ferry Services yang menjalankan operasi feri bagi laluan Pulau Langkawi ke Kuala Kedah, Kuala Perlis, Pulau Pinang, Satun dan Koh Lipe, Thailand. Mungkin ramai yang tidak tahu, ulam sebenarnya adalah antara tanaman paling mudah ditanam. Walaupun tidak memerlukan modal yang tinggi, hasilnya lumayan. Segmen Bijak Tani, Selasa 22 Disember. Di pinggir kampung Kok Klang, mata air Perlis, 3 beranak dengan berlatar belakangkan pertanian memilih mengusahakan tanaman ulam pegaga atau nama saintifiknya Centella asiatica. Herba daun hijau bersaiz kecil dan sering dikaitkan dengan rahsia awet muda ini diusahakan mereka sekeluarga sejak tahun 1996. Menurut ketua keluarga ini, pegaga perlu ditanam di atas batas dan pada jarak sejengkal. Ini bagi memudahkan akarnya menjalar dan mempercepatkan tumbesarannya. Secara am, pegaga sudah boleh dituai dalam tempoh 3 bulan selepas ditanam. Sepanjang proses penanaman, tanah di sekeliling pegaga perlu kerap digemburkan. Ini termasuk kerja-kerja penelitian daun dan mencabut rumput. Dalam tempoh itu juga, hanya 2 kali sahaja pegaga perlu diletakkan baja. Kena ada je. Pertamanya, siram. Lepas tu, cabut rumput. Yang nombor 2 dia. Kalau tak cabut rumput, rumput tu penuh, pegaga berhilang. Boleh kat rumput. Rumput naik habis. Sewaktu awal penanaman dahulu, ulam pegaga ini cuma ditanam di kawasan sekeliling rumah. Melihatkan potensinya, mereka kemudian mengusahakan tanaman ini di dalam kawasan kebun getah dan akhirnya ke tapak sekarang ini. Tanah berkeluasan 0.7 hektar dan disewa oleh mereka. Dan meskipun saiznya agak kecil, hasil pengeluaran ulam pegaga dianggarkan antara 5 hingga 20 tan setiap kali tuaian. Lebih separuh daripadanya dihantar kepada pihak industri, manakala selebihnya dijual kepada peniaga pasar tani dengan harga antara 7 hingga 8 ringgit sekilogram. Berkongsi ilmu, anaknya Su Hafiza yang terlibat dalam penanaman dan pemprosesan jus pegaga memberitahu khasiat herba ini sebenarnya terkandung di bahagian akar. Untuk buat jus sekalipun dia orang tak buat daun dia saja. Dia memang keseluruhan kita ambil daripada akar, batang dengan daun dia. Hasil dia memang ada di akar dia. So kalau kita makan ulam daun dia tu lambat sikit awet muda. Dia kena makan ke semua. Kalau kita pergi kedai, selalunya dia jarang kan. Sebab kalau yang untuk yang pegaga siam, dia orang akan ambil daun dia saja. Sebab nanti dia akan naik balik kan. So kalau macam kita, memang kita akan pungut semualah. Menurutnya, besar harapan mereka sekeluarga untuk memperbesarkan keluasan kebun serta menambah tanaman lain seperti rozal. Segmen Bijak Tani, TV9. Singapura telah menerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Ia sekaligus menjadikan Singapura negara Asia pertama yang menerima vaksin keluaran syarikat berkenaan. Penghantaran kumpulan pertama vaksin COVID-19 ke Singapura ini dikatakan penting dalam memerangi COVID-19. Minggu lalu Singapura meluluskan vaksin berkenaan dan Perdana Menterinya mengumumkan ia bakal diberikan secara percuma dan secara sukarela kepada semua warga negara serta penduduk pada jangka panjang. Singapura juga akan mengurangi sekatan berkaitan virus mulai 28 Disember ini. Jumlah kes COVID-19 di Amerika Syarikat ini dilaporkan telah melebihi 18 juta. Berdasarkan laporan daripada Johns Hopkins University, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Amerika Syarikat 18,6,061. Manakala jumlah kematian pula 319,190. Bagi mengurangkan penyebaran wabak COVID-19, pelbagai larangan serta sekatan telah dilaksanakan. Amerika Syarikat juga sudah mula menitik beratkan hal berkaitan imunisasi dan bersetuju bekerjasama dengan Pfizer-BioNTech dan Moderna dalam mendapatkan bekalan vaksin.
Dalam pada itu, bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau yang menerima suntikan di sebuah klinik di Delaware menjadi antara pegawai tinggi Amerika Syarikat terawal menerima suntikan ini. Kata Biden, tiada apa yang perlu dibimbangkan. Beliau menyeru orang ramai membantu menghentikan penyebaran virus dengan memakai pelitup muka selain menjaga jarak sosial serta mendengar nasihat pakar-pakar kesihatan. Beliau yang juga mengulangi perlunya orang ramai mendapatkan vaksin apabila ia sudah tersedia di hospital. Setiap penerima vaksin COVID-19 mesti mendapat 2 dos dan suntikan kedua akan diberi dalam tempoh 3 hingga 4 minggu selepas dos pertama. Sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh selepas bom yang ditanam di tepi jalan meletup berhampiran sebuah kenderaan di ibu negara Afghanistan. Berkuasa mengesahkan 4 daripada mangsa adalah doktor. Manakala identiti seorang lagi mangsa belum dikenal pasti. Keempat doktor terbabit bertugas di salah sebuah penjara di Kabul ketika kejadian sebuah mangsa dalam perjalanan ke tempat kerja. Polis belum dapat memastikan sama ada doktor terbabit sememangnya menjadi sasaran penyerang ataupun sebaliknya. Dalam serangan ini, 2 mangsa turut mengalami kecederaan. Sukan, Muhammad Daniel Amir Nur Hisham hari ini diumumkan sebagai pemain tengah baru untuk Johor Darul Azim JDT. Pemilihan Daniel Amir bagi memperkuatkan cabaran skuad Harimau Selatan musim depan. Pemain kelahiran Kuala Lumpur berumur 23 tahun ini menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama JDT. Pemilik JDT Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata sangat gembira dan berbesar hati mempunyai pemain berbakat seperti Daniel Amir. Daniel Amir yang sebelum ini beraksi bersama Felda United mengakui terkejut apabila Tunku Ismail berminat mendapatkan khidmatnya pada awal musim ini. Namun atas beberapa faktor, penghijrahannya ke JDT hanya dapat dilaksanakan pada musim depan. Ini belum mengenai skuad Kedah Darul Aman FC. Ruzaimi Abdul Rahman dikatakan memilih menyertai KDA FC bagi saingan bola sepak musim depan kerana mahu mencari pengalaman yang baru. Pemain yang sebelum ini beraksi bersama JDT 2 memberitahu tiada masalah untuk berhijrah ke Kedah kerana beliau memang menyimpan hasrat bersama naib juara Liga Super itu. Ruzaimi, 28 tahun, berkata persaingan dalam pasukan yang padu juga diyakini mampu memberi cabaran untuk membuktikan bahawa beliau masih boleh beraksi dengan baik. Selepas meninggalkan Sabah pada penghujung 2015, Ruzaimi menyertai JDT sebelum diserap ke JDT 2 sehingga kontraknya tidak disambung untuk saingan musim depan. Selain Ruzaimi, KDA FC menerusi hantaran di Facebook semalam mengumumkan beberapa muka baru termasuk Rodney Salvin dari Selangor dan bekas penjaga gol Terengganu FC Ilham Amirullah Razali. Pelbagai jenis robot dengan bermacam-macam fungsi dicipta pada tahun 2020 di serata dunia khususnya ketika dunia dilanda pandemik COVID-19 untuk membantu memudahkan kerja-kerja manusia. Visualnya mengakhiri berita malam ini. Saya Amin Haidar Abdul Rahim. Assalamualaikum. Sampai jumpa.